اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, bayang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita. Wajib percaya. Terjemahan daripada iman. Iman adalah percaya hati. Percaya sepenuhnya di hati. Berpegang kejap di hati. Dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu, dan daripada qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan qudrah. Bermula untung baik yang datang daripada qada dan qadar Allah, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang, melakukan ketaatan seseorang, Allah telah qadakan pada azal. Saat seseorang beriman, ianya perbuatan Allah. Saat seseorang melakukan ketaatan, ianya adalah perbuatan Allah. Dan untung jahat, iaitu untung jahat, kufur dan maksiat. Kafir seseorang, Allah qadakan pada azal. Saat hati seseorang kafir dengan Allah, saat perbuatan seseorang sembah berhala, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksiat, melakukan maksiat oleh seseorang, Allah qadakan pada azal. Gerak diam seseorang melakukan kemaksiatan, gerak diam pada minum arak, pada berjudi, pada berzina, pada mencuri, merampok, membunuh, kesemuanya adalah qadar, yakni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Sekalian yang berlaku datang daripada qada dan qadar. Tidak terkecuali, walaupun sebesar zarrah, sebesar kuman, sebesar habuk. Sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Sama ada perkara yang berlaku di bumi, di langit. Sama ada perkara yang berlaku di dunia dan juga berlaku di hari akhirah. Kesemuanya datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berlaku di hari akhirah tidak ada penghujung. Kita maklum waktu. Sebab syurga, neraka serta dengan penghuninya dikekalkan oleh Allah. Berarti apa yang akan berlaku di syurga tidak ada penghujung. Gerak diam apa semua itulah, makan minum apa semua tu kalau ahli syurga. Maknanya apa yang akan berlaku di syurga dan neraka tidak ada penghujung. Kesemua tu adalah qada dan qadar Allah. Berarti qada dan qadar Allah tidak ada penghujung. Sekalian qada dan qadar, sekalian. Itu sahaja. Simple kan? Sekalian. Mati kejap molek hak ni.
Mati kejap molek. Kalaulah berpegang sebelum ini, sebahagian qada dan qadar, sebahagian bukan datang dari qada dan qadar, bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpegang dengan akidah yang sesat, akidah yang salah. Saya biasa sebut akidah yang terpesong. Kena-kena terpesong ni tak berapa kerah mana terpesong ni. Lepas tu kena sebut akidah sesat, akidah salah. Salah tu tak apa tu, sesat baru ya dah. Sebab bunyi sesat tu macam air ping lalu dah. Oh ya. Sesat lah tu. Air ping memanglah sesat. Orang yang berpegang dengan akidah yang terpesong pun sesat lah. Sesat belaka tu. Air ping sesat, pesing air ping. Dia sesat ni ada bagai-bagai. Sebab tu Mu'tazilah tu dalam kitab, dalam Qamuh Marbawi, Qamuh Melayu bahasa Arab tu, Qamuh Marbawi, didatangkan bahawa Mu'tazilah ni ada 20 golongan. 20 golongan. Maknanya 20 golongan ni sesat yang tak sama. Kalau sesat sama tak banyak lah. Maknanya 20 golongan ni sesat, tapi sesat tak sama. Ni sesat bahagian ni, ni sesat bahagian ni, ni sesat bahagian ni. Ada ni. Jadi sama lah kau epeng sesat, epeng. Ni bicara akidah yang sesat. Terpesong tu dia kata, terpesong. Jadi tak bunyi tu sikit dia tu. Dia kalau berpegang akidah yang sesat ni, dalam keadaan kita jahil, berat walaupun kerana kita jahil. Sebab jahil kita tu bukan jahil yang dimaafkan. Jahil yang dimaafkan maksud apa? Jahil yang Tuhan tak ambil salah. Dia panggil jahil yang makzur. Jahil yang syarat tak ambil salah. Mana? Baru masuk Islam. Pada ni dia masuk Islam, dia percaya Allah Tuhan, dia percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi di pegangan tu banyak lagi lah karut. Dari baru masuk Islam dia jahil. Dia setakat percaya Allah Ta'ala Tuhan. Lepas tu hak berlaku-berlaku ni bukan Tuhan buat lah. Hak tu makhluk buat sendirilah. Mana pegangan ni, kafir pegangan ni. Tak jatuh hukum kafir dia. Dia tetap orang Islam, iman dia tetap sah. Kalau mati saat tu tetap di syurga. Sebab dia mengucap dengan syahadah serta hati dia percaya akan Allah sebagai Tuhan. Percaya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, hati dia. Tapi kalau dia mengucap hati tak percaya akan Allah, hati tak percaya akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengucap kerana ada kepentingan, kerana nak berkahwin contohnya, kerana nak dapat bantuan contohnya, ianya adalah orang Islam pada zahir, tetapi di sisi Allah kafir, tidak beriman. Kalau mati saat tu kekal neraka macam sebelum tu juga. Tapi hukum zahir di Islam, bila dia mati, orang Islam kena mandi, kena kapan, kena sembahyang, kena ke bumi. Dah tadi kata kafir, kafir di sisi Allah, Islam di sisi kita. Dia panggil Islam hukum dunia, kafir hukum akhirah. Islam hukum zahir, kafir hakiki dia kafir lagi di sisi Allah. Maka kita ni hukum zahir lah. Dan dia mengucap kan, dia mengucap daftar dah di pejabat agama, dapat kad sebagai orang Islam. Kemudian dia mati, orang Islam fardu kifayah atas kita. Sembahyang, mandi, kapan sembahyang ke bumi. Macam mana iman? Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Urusan kita zahir je. Dia mengucap comel-comel, suka rela, tak ada kena paksa apa-apa. Dia sah sebagai orang yang Islam, sah berkahwin dengan dia. Pada orang Islam. Hati dia dengan Allah. Tapi hati dia tak ada, tak percaya ke Allah tak percaya ke Nabi Muhammad Tapi tadi kerana nak berkahwin. Mana di sisi Allah Ta'ala masalah dia hukumkan kafir. Dia percaya akan Allah.
Tapi dia percaya Allah takkan sama dengan kita. Kita mengaji dah sifat 20 apa semua. Dia percaya akan Allah sebagai Tuhan. Secara ringkas-ringkas, sah iman dia. Mati saat tu syurga dia. Gitu. Mati saat tu syurga dia. Tapi adakah kepercayaan dia tu sama dengan kita? Nak sama macam mana? Dia tak mengaji lagi sifat Allah, dia tak mengaji lagi sifat Rasul. Ini pelik yang saya biasa sebut pertanyaan pelik ni. Kalau orang kafir, orang kafir mengucap dua kalimah syahadah, dia belum sempat ngaji sifat 20 mati, nak tanam mana dia ni? Soalan tu bodoh sangat orang panggil. Dia mengucap dia kalimah syahadah, dia orang Islam, mati tanam mana lagi? Tanam kepada orang Islam lah. Dah sifat 20 tak ngaji lagi, hak tu bab iman. Hak tu ngaji kemudian lah pula. Dari beza antara Islam dengan iman. Oh, tu balik awal tu. Dia panggil apa? Asas. Beza Islam dengan iman pun tak boleh nak beza dah. Hak asas tak boleh nak beza dah. Nak pergi pada hak lain-lain tu pula. Tak boleh nak harap. Membaca sendiri. Orang yang cerdik dan membaca sendiri. Dia percaya akan Allah, tapi percaya akan rekah. Yang berlaku ni bukan Allah buat. Dah pelik apa? Orang yang semayang bang pun terkadang berpegang hak berlaku bukan Allah Ta'ala buat, hamba sendiri. Sama telah lah orang hak sebelum tu kafir. Jadi masa dia masuk Islam tu dia beriman ni akan Allah sebagai Tuhan, tapi banyak lagi pegangan kafir. Dimaafkan, tak ada kafir dia. Pada ni sebab apa? Jahil yang dimaafkan. Ataupun orang dulu-dulu jauh daripada orang mengajar, orang dulu-dulu. Orang tua-tua dulu semayang bang lah. Tapi orang mengajar tak ada. Jauh nak pergi satu-satu tempat tu jalan kaki orang zaman dulu, jauh. Maka banyaklah kejahilan. Mudah-mudahan termasuk dalam jahil yang dimaafkan. Sebab kita ni orang Melayu terima Islam kemudian sangat-sangat dah. Kemudian duduk jauh-jauh. Dulu kan mana ada jalan raya. Ada ni. Cita-cita dulu. Dulu tak dulu mana. Dulu dalam 60-70 tahun. Bukan 100 tahun. 100 tahun sama telah lah. 100 tahun dah cerita. Kita seorang pun tak ada. Kan di sini nombor 100 tahun. Dah cerita lah. Ada ni. Mana orang kita tu sempat pada masa tu faham-faham lah. Jauh. Mana banyak hak jahilnya. Semayang. Mudah-mudahan termasuk dalam jahil dimaafkan. Ada ni. Ada pun kita kalau jahil sengaja cari kerana tak mau belajar. Ada ni. Maka berpegang dengan akidah yang salah. Dosa yang paling besar, dosa akidah yang terpesong. Alhamdulillah orang mengajar. Kita pun tahu. Tahu macam mana? Sekalian qada dan qadar. Perkara baik jahat qada dan qadar. Apa qada? Kita tahu kehendak ketentuan Allah pada azal. Apa qadar? Kita tahu perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kita tahu. Sekalian termasuk ikhtiar usaha kita pun qada dan qadar. Semua yang berlaku qada dan qadar. Kita tahu. Tapi kita tidak berpegang. Kenapa? Kerana kita duk mikir tok logik, tok munasabahlah, begitulah, beginilah. Kita tidak berpegang. Dalam keadaan kita sudah tahu. Kita mengekali pegangan yang sesat. Dulu kita berpegang dengan pegangan sesat kerana kita jahil. Tapi tetap berdosa besar sebab jahil kita bukan jahil yang dimaafkan. Sekarang kita tahu. Tapi kita masa lagi tak mahu berpegang. Makna kita mengetahui tapi kita tidak beramal. Kalau kita mengetahui tidak beramal, tiba-tiba kita berpegang dengan akidah lama tu, hak sesat yang sampai tahap kafir, maka
Kalau mati dalam keadaan seumpama ni, akan masuk neraka dahulu daripada penyembah berhala. Ni dalam matan Zubat ni. Mu'azzabun min qabli ubadil wasang ni. Orang yang berilmu tak beramal, diazab dan neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala. Ada ni. Mana ni? Pada bab akidah. Orang sembah berhala, kafir serta jahil. Dia mengekali akidah kafir serta tahu. Mana hak berat? Penyembah berhala kafir, dia jahil. Dia ni orang Islam, tahu dah bab qada dan qadar, tapi mengekali dengan akidah kafir. Dan kena tahu, ni masuk neraka dahulu daripada penyembah berhala. Ya, baik. Bukan hak perkara lain, banyak perkara lain kita tahu tak aman. Dia ni orang tak semayang, dia tahu tak wajib semayang, tahu kenapa tu, tak beramal dengan ilmu tu. Masuk neraka dahulu penyembah berhala? Tidak. Tapi masuk neraka lah sebab dia tak semayang. Tapi penyembah berhala lah masuk neraka dulu sebab dia kafir. Orang perempuan yang kepala terdedah tu, dia tahu tak tudung kepala tu wajib? Ada orang Melayu ni, wajib, saya ingat aku sunat je. Ada tak orang Melayu gitu? Bila kau kenapa kamu nak tudung kepala? Dosa ke? Bukan tudung kepala ni sunat. Semua tahu tudung kepala tu wajib. Semua tahu dia dedah kepala tu dosa. Tapi dia tidak beramal dengan ilmu. Masuk neraka lah. Jikalau tidak diampuni oleh Allah. Tapi takkanlah mendahului penyembah berhala yang kafir. Ni tak kafir orang yang dedah kepala ni. Orang terbabit dengan riba, tahu tak riba haram. Orang terbabit dengan rasuah, tahu tak rasuah haram. Tahu belaka. Mana apa? Tak beramal. Masuk neraka lah, tapi tidak mendahului penyembah berhala. Orang yang mengumpat tak tinggal-tinggal tu, dia tahu tak mengumpat tu larangan agama. Tahu, tapi tak beramal. Masuk neraka dahulu penyembah berhala? Ada. Tapi neraka lah mengumpat tu. Tapi neraka tak neraka sampai masa hisab dan mizan lah pulaknya. Sampai masa hisab dan mizan pula. Sebab bila sebut kata orang berilmu tak beramal, masuk neraka dahulu pada penyembah berhala, ada orang yang ugut lah. Mokcik belajar banyak-banyak tu sempat dah buat amal. Nanti kan tahu dah tahu amal masuk neraka penyembah berhala, tahu hak mana tak beramal masuk neraka tu. Dia ugut orang hak belajar ni. Dia kata kita ni belajar banyak-banyak, sekali sehari je. Kadang-kadang beratnya sekali seminggu je, dia kata banyak. Lepas tu macam mana? Dia kata jumpa satu amal satu, jumpa satu amal satu, tapi tak belajar. Jumpa satu amal satu, paksa dah tak jumpa ilmu pun, tak belajar pun. Tapi dia ugut orang belajar. Belajar banyak-banyak, tak sempat beramal, akan dimasukkan ke dalam neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala. Hak mana? Hak ba'akidah. Kita tahu dah beramal banyak sangat lah. Tahu semayang duha 8 rakaat, semayang 2 rakaat je, kadang-kadang dok langsung. Tahu witir bukan bulan Ramadan saja, witir tiap-tiap malam, sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Beramal ke dok 11 rakaat? Bulan Ramadan budak uak 11 rakaat. Pada ni abang apa tu? Tak beramal tu. Betul lah. Rugilah. Tapi masuk neraka perkara sunat, masuk neraka nyokok mana? Ni perkara akidah. Ada ni. Tahu dah sekalian perkara yang berlaku qada dan qadar. Makhluk tak bekas sama sekali. Kalau berpegang makhluk mai bekas secara semula jadi, kafir ijma' ulama, hidup kekal lagi ngepegang dengan kafir tu. Tahu dah. Pada ni. Mati seumpama tu, mati kafir, tapi kafir serta tahu, tapi tak berpegang, tak beramal, inilah akan dimasukkan ke neraka
lebih dahulu penyembah berhala yang sama-sama kafir, yang sama-sama kekal neraka. Saya dah ulang-ulang ni. Saya memang tak embuh sangat dengar-dengar pelik-pelik. Tapi orang ni gitulah, dia ceritalah. Saya Ustaz memanglah. Dulu saya kata saya dak reti, saya pening kepala, tak boleh nak turut, tak boleh nak apa. Payah dia kata. Mula-mula dengar, okey, dengar ulang-ulang pening. Kata kalau mula-mula dengar okey, faham, ulang-ulang bukan pening, kata jemu. Ada ni. Dia dengar okey lah sekian perkara. Bila ulang-ulang sekian perkara ni gapo? Perkara jahat, kodok-kodok. Pening dah. Payah nak terima dah. Perkara jahat kodok-kodok. Pelik. Dia pening situ, maknanya dia tak okey. Ada ni. Sekian perkara kodok-kodok. Ya, okey. Kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Okey. Pilihan dan perbuatan kodok-kodok juga. Kodok-kodok kena pula kita sendiri. Dah sekalian hak Tuhan kan tadi. Mula-mula tu. Dia kata okey tu dah okey. Ada ni. Tapi dia faham dok sebut mula-mula. Faham dia kata. Lepas tu Allah sukar untuk terima. Lepas tu berpegang ke tak? Tidak bertaubah dan tidak berpegang dengan akidah yang sebenar. Dan kadang sudah tahu kalau mati saat tu macam mana. Tapi alhamdulillah lah. Kemudian barulah dia betul balik pegangan. Sebab apa tak nak pergi? Kita tahu dah. Sekalian qada dan qadar. Apa qada? Ulang 100 kali lebih dah. Kehendak ketentuan Allah pada azal. 100 kali lebih sungguh dah. Kita berminggu dah ni. Qadar kita tahu sangat dah. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Keesaan pada perbuatan yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah ataupun 100 kali lebih berlaku dah tu. Tak faham? Pegang molek. Memang faham, erti, mengetahui dan berpegang. Toloklah hok akidah hok sesat tu dahulu, bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hok akalan kita tolok. Tak logik perkara jahat kodok-kodak. Dah suruh fikir logik akal kita. Fikir Quran hadis. Fikir hak akidah kita, hak rukun iman yang ke-6, situ je. Kita nak pergi pada ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha pun saya ulang 100 kali juga kita usaha ni. Tapi ni nak fokus pada ikhtiar dan usaha. Ahli sunnah wal jamaah macam mana, qadariyah macam mana, jabariyah macam mana. Qadariyah, jabariyah pun saya sebut berulang-ulang kali sangat dah. Tapi ni kita pergi molek ni. Pada perkara yang ikhtiariyah dia panggil. Dia pergi pada dua. Satunya perkara ittirariyah. Alif ta alif da ta alif da ta ra alif ra ya. Ittirariyah. Ittirari. Alif da ta ra alif ra ya. Ittirari. Satunya ikhtiari. Ikhtiar tu kita maklumlah. Ikhtiariyun. Ittirariyun. Kan saya bisa sebut kan berkaitan dengan perasaan takut. Kan biasa dia sebut. Saya dah ulang-ulang kan, ada orang yang bawakan salah takut kepada makhluk syirik. Ada pula kata syirik khafi. Syirik khafi tu sebutlah syirik khafi. Itlaq syirik kena pada syirik jali, kena pada syirik besar, syirik kafir tu. Ada ni.
Syirik khafi, syirik kecil, itu bicara lain. Kena nyatakanlah. Kalau sebut tu takut kepada selalu syirik apa? Tidak nyatakan. Kena pada syirik besar, ini kafir. Lepas tu dia kata musyrik tu kan kafir lah. Jadi takut akan selain Allah syirik. Ni kan saya dah sebut semua kan. Takut tu benda ittirari, yang bukan di bawah pilihan kita. Kita berani dengan takut, kita bukan boleh pilih buat. Berani takut, kita boleh pilih dan buat ke? Tak boleh pilih dan buat. Dipanggil ittirari. Maka hukum syarak tak kena atas perkara ittirari. Itu mati molek. Jadi takut pada makhluk, takut ke qawi ke, takut ke apa ke, itu benda ittirari, bukan ikhtiari. Syarak tak ambil hukum, gila-gila tak hukum syirik. Ni memang jahil pada asas akidah. Salah pada asas akidah. Kalau jahil salah pada asas akidah, nak bicara akidah macam mana? Ni tu kacamata akidah ni. Asas pun jahil dah. Hak rumit-rumit, hak halus macam mana? Jadi saya biasa duk sebut tu, takut adalah perkara ittirari. Alif, da, ta, ra, alif, ra, ya. Ittirari. Ittirari ni kalau kita nak letak macam mana Kalau kita cakap kat hak ter. Hak macam tersepak, terjatuh, atau ittirari. Pada ni kita melangkah dipanggil ikhtiari. Kita memilih untuk melangkah dan kita melangkah, itu perbuatan kita, usaha kita. Tersepak, tu dia panggil ittirari, sebab kita tidak memilih untuk menyepak. Tersepak, ada ni. Terjatuh, itu dia panggil ittirari. Contohnya kalau kita ittirari jelas kau orang Parkinson yang kepala dia bergerak-bergerak, orang OKU tu, kepala dia bergerak-bergerak tu. Maknanya kalau dia sembahyang pun tak boleh nak kontrol tu. Tetap kepala dia bergerak-gerak, kepala anggota besar bergerak 3 kali berturut-turut dalam sembahyang dengan anggota besar batas sembahyang. Kalau ikhtiari, ini ittirari, syarak tak ambil hukum. Walaupun bergerak daripada mula takbir sampai ke salam sekalipun, sembahyang dia sah, sebab gerak kepala dia tu adalah ittirari. Ataupun bergerak tangan ke OKU tu lah, ittirari. Contoh orang dalam sembahyang dia terlatah, tengah sembahyang jatuh barang, maka terlatah. Dah kita disebut terlancar lidah, dah sebut dah kita. Disebut terlancar lidah. Mana apa? Latah. Adakah dia memilih untuk mengeluarkan perkataan? Tidak. Ittirari. Syarat ambil salah. Batas sembahyang? Tak. Walaupun keluar mulut dia tu hak barang paruk sekalipun. Hak barang berat sekalipun. Dalam sembahyang ni jatuh barang. Kalau setakat coket ke apa? Hak tu apa tu? Berayuk apa? Dia orang latah ni apa ni? Ke perkataan tuduh. Tak kira uduh lah. Tak patah semayang. Sebab bukan ikhtiari, ittirari. Syarat ambil hukum pada ni. Jadi perkara ittirari dalam kehidupan kita jarang-jarang lah berlaku. Ittirari ni jarang berlaku. Yang banyaknya ikhtiari lah. Hak OKU tadi tu memanglah sepanjang masa hak bergerak kepala ke tangan ke. Maknanya yang banyak berlaku kita ikhtiari. Kita memilih, kita buat. Kita memilih, kita buat. Kita mulai dengan ittirari.
Ittirari ni sama ada ahli sunnah, sama ada qadariyah, sama ada jabariyah. Qadariyah termasuk tidak disandarkan kepada hamba semata-mata hak Tuhan. Ni qadariyah. Qadariyah semata-mata hak Tuhan. Jabariyah hak Tuhan belaka, hak ikhtiari pun Tuhan. Jabariyah ni ada hak ittirari dulu ni. Hak ikhtiari qadariyah tu terpesong jauh, tapi ittirari dia sama je dengan ahli sunnah. Hak Tuhan belaka. Tidak ada pilihan hamba langsung. Tidak disandarkan kepada pilihan hamba dan tidak disandarkan kepada perbuatan hamba. Walaupun tersepak tu berlaku pada diri hamba. Walaupun bergerak kepala tangan berlaku pada diri hamba. Keluar perkataan latah pun berlaku pada diri hamba. Tidak disandarkan kepada perbuatan hamba, semata-mata kehendak dan perbuatan Allah. Termasuk qadariyah sama. Ada perkara yang ittirari. Hak tepat selisihnya. Selisih ni penentuan dah ni. Penentuan hidup mati akidah. Jangan main ni. Bukan selisih dalam bab fiqh ni. Selisih bab fiqh ni mazhab. Ni selisih dalam bab akidah ni. Sama ada mazhab juga, sama ada mazhab ahli sunnah jemaah ataupun mazhab mu'tazilah. Bab mazhab ni aliran. Ada ni. Ikhtiari. Ni yang berlaku ni ikhtiari. Kita memilih duduk, kita memilih diam dan kita buat perbuatan duduk, kita buat diam tu. Tu pada zahir. Ni yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Ikhtiar pilihan kita. Jabariyah kekal macam perkara ittirari. Tak ada pilihan hamba, tak ada usaha hamba. Tuhan belaka. Tu. Jabariyah. Tuhan belaka. Tak ada pilihan hamba dan tidak ada perbuatan hamba. Dia Jabariyah ni jabrun. Jabrun ni makna maknanya dipaksa, diikat. Dia jabrun, jabriyah asalnya. Tapi qadariyah maka jabrun ber tu dia letak ngebari atas. Jabariyah dia panggil musyakalah. Musyakalah ni dia boleh sebut dengan jabriyah pun boleh. Ber tu sukun boleh. Jabriyah. Dan boleh baca dengan jabariyah. Sebab apa? Musyakalah dengan qadariyah. Musyakalah ni mana biar sama bunyi. Musyakalah ni biar serupa bagi. Qadariyah. Lepas tu jabariyah. Pasal tak serupa Qadariyah, jabariyah. Biasanya jabariyah, jabrung tu. Dia jabariyah. Sebab dua ni. Qadariyah, jabariyah. Qadariyah, jabariyah. Dua ni kanan kiri. Kanan kiri. Dia kanan. Tak betul belaka lah ni. Kanan kiri tak betul belaka. Tapi antara dua ni tak jumpa dua ni. Dua ni memang berlawanan. Antara jabariyah, qadariyah. Dia kanan kiri. Ahli sunnah duduk tengah. Ni faham boleh ni. Jabariyah, qadariyah. Sebab tu orang tua kita ahli sunnah wal jamaah, jabariyah, qadariyah ni biasa diulang-ulang sebut. Sebab apa? Untuk kita beringat molek. Sinilah hak paling banyaknya sesak sama ada terundur kepada jabariyah ataupun terlajak kepada qadariyah. Bukan terkadang lebih sesak daripada qadariyah. Saya biasa duduk peringat, ada orang ceramah, dia kata qadariyah, jabariyah sudah tidak ada sekarang. Kenapa lagi nak ulang-ulang bicara perkara yang sudah tidak ada? Yang ada adalah sekular, liberal, pelura. Ada hak gitu pada ni.
Tak ada dah. Qadariyah, Jabariyah tak ada dah. Ning dia tak kenal. Kenapa tak ada? Sekarang ni bukan macam sebut tadilah, lebih sesak daripada Qadariyah pun ada. Dan fahaman Qadariyah ni ada ditulis dalam buku Rumi, buku Melayu kita, buku Rumi, oleh doktor Melayu kita. Didatangkan fahaman Qadariyah, diklaimkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Dia tak kata Qadariyah, dia kata itulah ahli sunnah wal jamaah. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Diklaimkan, klaim ke tak? Dia kata ahli sunnah wal jamaah. Pada itulah akidah Qadariyah. Dan dalam buku tu banyak perkara yang dipersoalkan. Tapi tak ada lagi orang persoalkan bab Qadariyah ni. Orang banyak persoalkan bab porong agama, bab pekoh. Tapi bab Qadariyah ni tidak ada orang timbulkan lagi. Tapi dikatakan itulah ahli sunnah wal jamaah. Walau itu akidah Qadariyah, nyata jelas. Ada dalam buku Rumi kita, orang Melayu yang tulis, ada DR di hadapan. Kenapa kata tidak ada Qadariyah Jabariyah sekarang? Jadi orang tu duduk ulang tu supaya apa? Supaya kita kenal molek ahli sunnah macam mana, Qadariyah Jabariyahnya macam mana. Nak kena tahu juga Qadariyah Jabariyah ni sebagai sempadan. Sebab dia dekat-dekat je. Dia dekat-dekat je. Ada ni. Kalau kita kata kok, takutnya lah Tuhan belaka orang tundur jadi Jabariyah. Kita ada penanda perbuatan, berani sangat hak kita sendiri. Dah ni. Jangan takut sangat, jangan berani sangat. Kena sederhana, baru duduk jalan molek. Ada ni. Takut sangat tak jadi, berani pun lagi tak jadi. Takutnya berdaun kereta dah gerak. Hak luar duduk SJPJ tu, tengok dalam tu kenaling dah, perlu kejap dah. Puan ada fakta kereta dia punyalah berdaun enjin tapi tak bergerak. Sebab apa? Takut sangat. Orang lelaki pula, dia orang hebat. Dia bawa kereta lama dah, lesen tak ada. Bawa kereta lama dah, mahir dah. Dia pun masuk parking, langgar selalu tiang. Dah berani sangat. Dah pun tengok ni nakut sangat. Ni berani sangat. Dah dia mahir dah. Dia bawa kereta rata-rata bertahun-tahun dah, kemudian bawa ambil lesen. Dia kata bawa parking, dia kata dia perah masuk langgar tiang. Tu berani sangat. Hak nakut sangat tak gerak. Dia kena jangan apa ni buat banding kan. Nakut sangat terundur jadi Jabariyah, berani terlanjut di Qadariyah. Nak duduk molek tengah ni, nak kena landasan tu molek. Kena faham molek landasan. Hak kiri kanan tu pun kena tahu. Sebab dia boleh terundur pada Jabariyah, boleh terlanjut pada Qadariyah. Jadi Jabariyah saya sebut terundur lah. Qadariyah hak terlanjut, berani sangat. Jadi Jabariyah tak ada pilihan, tak ada perbuatan Tuhan. Ini Jabariyah. Kita ahli sunnah jemaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kita ahli sunnah jemaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kerana dalam ayat Al-Quran banyak sangat-sangat Allah menyandarkan perbuatan kepada hamba. Dalam Al-Quran banyak sangat-sangat Allah Ta'ala menyandarkan perbuatan kepada hamba. Kita dah ulang semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang sembah, kami yang minta pertolongan. Tu ada ni. Kalau kita baca dalam wirid itu, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi seseorang balasan bagi seseorang atas kebaikan yang diusahakannya,
dan balasan kejahatan atas seseorang atas kejahatan yang diusahakannya. Tengok, disandarkan kepada seseorang. Hak biasa orang duk sebut ayat masyhurnya, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru. Ini ayat biasa orang baca ni. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak merubah akan barang pada satu kaum sehingga kaum tu merubah akan diri mereka sendiri. Samalah tu, sandar kepada kaum. Sandar kepada kaum yang asalnya kaum tu asalnya kaum tu taat, tiba-tiba diubah kepada derhaka. Maka kaum tu yang merubah diri mereka sendiri daripada ketaatan kepada derhaka. Sebab apa disandarkan kepada kaum tu? Sebab dia pergi pada perkara buruk, maka disandarkan kepada kaum. Itu asal ayat lah. Samalah juganya. Ada juga. Kita kata juga kaum tu tak berubah. Kejaan tak berubah, sikap tak berubah. Samalah, sandar kepada kaum atas jalan ikhtiar usaha. Jadi Al-Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Maka ahli sunnah jemaah wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi macam sebut permulaan tadi, kejap dah di akidah kita, sekalian qada dan qadar. Terdetik di hati pun qada dan qadar. Berkelip mata pun qada dan qadar. Bergerak nadi pun qada dan qadar. Berarti pilihan dan perbuatan hamba jangan lari daripada hak asas kitanya, qada qadar nah. Oh, jadi macam Jabariyah jugalah Tuhan belaka tak ada hamba. Hakikinya betul? Hakikinya Jabariyah kan? Sebenarnya tak ada pilihan dan perbuatan. Hakiki sebenarnya tak ada. Tapi ayat Al-Quran banyak menyandarkan kepada hamba. Maka wajib berpegang sebagaimana ayat Al-Quran yang menyandarkan kepada hamba. Wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi banyak ayat yang lain pula hak Tuhan belaka. Kita pegang hak rukun yang kenang kita tu, hak Tuhan belaka. Kalau Tuhan belaka, kenapa Tuhan disandar pula kepada hamba? Barulah berhenti. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang ditanya pekerjaan Allah, kamu yang akan ditanya pada hari akhirat. Kat tu je. Hakikinya qada qadar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb, hak dia belaka. Lepas tu kalau gitu kenapa pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kami pula Tuhan sandar kata kami sembah. Jadi berlawan macam ayat tu. Sekat tu je kitanya. Hak Tuhan belaka, kita berpegang hakikinya. Dan sandar pada hamba, kita berpegang pada zahir hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi jangan lagi. Yang lagi daripada hukum yang kenal kita ni. Hak kata ratus kali dah. Sekalian perkara qada dan qadar. Sekalian perkara qada dan qadar. Ratus kali dah ni. Keesaan pada perbuatan. Ratus kali dah. Yang berlaku semua Allah buat. Terdetik di hati ni Allah buat. Memilih hati, Allah yang buat. Berkelip mata Allah yang buat. Usaha kita ni Allah yang buat. Ada ni. Tiba-tiba pergi pada itu usaha, dia lajak pula. Itu usaha hamba sendiri. Hak hamba mutlak, bukan hak Tuhan. Hamba yang memilih dan melakukan sendiri dengan kudrah, tenaga yang Tuhan letak di hamba. Terlajak kepada Qadariyah. Terlajak kepada Qadariyah. Jadi Qadariyah ni tolak hak batin hakiki. Jabariyah ni tolak hak zahir. Kita ahli sunnah hak batin hakiki, hak zahir kita pegang belaka.
Hak batin hakiki sebenar-benarnya qada kita pegang wawa dah. Kemudian ikhtiar usaha pada zahirnya hamba, kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Jabariyah tak, dia ambil hak batin hakiki je, tak ada pilihan dan perbuatan hamba. Qadariyah, hamba ada pilihan dan perbuatan serta hamba berbekah pada memilih dan melakukan dengan kudrah tenaga yang Tuhan letak di hamba. Ini Mu'tazilah Qadariyah. Ada ni. Hak ni timbul ni. Jabariyah pada batin, Qadariyah pada zahir ni. Kita ahli sunnah wal jamaah. Tetapi hak ni saya sambung baliklah minggu depan. Tak habis lagi kita ni. Tak habis lagi, panjang. Tak panjang, ulang je. Tak sekarang ni memanglah kalau kita mengaji dengan tu gitu je, setakat tu je. Jabariyah pada batin hakiki, Qadariyah pada zahir. Makna kita ni duduk tengah. Jabariyah separuh, Qadariyah separuh. Ada ni. Pada batinnya Jabariyah, hak Tuhan belaka. Pada zahirnya Qadariyah, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi tak sebenarnya Qadariyah, sebab Qadariyah lajak pilihan dan perbuatan hamba yang berbekas sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Dia lajak situ. Ada ni. Jabariyah, hamba tak ada apa-apa pun, langsung tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Kita berpegang hakikinya Jabariyah, hak Tuhan belaka, tapi kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, seperti Qadariyah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi Qadariyah terlajak pilihan dan perbuatan hamba lah yang berbekas dengan sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Di situ. Nampak tak bagi tu? Jadi ahli sunnah seperti Jabariyah pada batin hakiki, seperti Qadariyah pada zahir. Tapi tak boleh berhenti setakat tu. Orang kita pergi salah faham kok lain pula. Memang seperti Qadariyah pada zahir, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi Qadariyah terlajak hamba yang berbekas sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba, tenaga yang Tuhan letak di hamba ni. Tapi sama pada hamba ada pilihan dan perbuatan. Ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi tak berbekas. Qadariyah berpegang sama, hamba ada pilihan dan perbuatan serta berbekas. Tapi kena ingat, Qadariyah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan sendiri serta berbekas. Tapi hamba ada pilihan dan perbuatan sendiri, hak batin hakiki Qadariyah tolak awal-awal. Pada ni kita ahli sunnah kata seperti Qadariyah, hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi tak tolak Qadariyah, hak Jabariyah tu hak batin, hak Tuhan belaka. Maknanya kita ahli sunnah pilihan dan perbuatan tetap hak Tuhan juga. Qadariyah tidak, pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba serta berbekas. Jadi di sini kena cermat pada menghuraikan bahawa hamba ada pilihan dan perbuatan seperti Qadariyah, bukan seperti sungguh-sungguh. Ada ni. Kalau kata seperti Jabariyah, seperti sungguh-sungguh pada batin hakiki. Memang kita berpegang hak Tuhan belaka atau qada. Memang pada batin hakiki seperti Jabariyah sungguh-sungguh. Tapi kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Ni Jabariyah tak ada ni. Kita berpegang ada pilihan dan perbuatan. Oh, jadi macam Qadariyah jugalah berpegang ada pilihan dan perbuatan. Pada zahirnya seperti, tapi tidak seperti. Sebab kita ahli sunnah ni tetap hak hakiki tu duk pegang dah. Hak Qadariyah ni, hak batin hakiki dibuang awal-awal. Lepas tu saya kata Jabariyah dan Qadariyah ni tak akan jumpa. Kiri kanan tak akan jumpa dua ni. Tak ada ni. Kiri kanan tak akan jumpa.
Mana hak Jabariyah pegang hakiki Tuhan belaka ni, Qadariyah buang, tak ada hakiki, tak ada. Hak Qadariyah pegang hamba ada pilihan perbuatan pada zahir, Jabariyah buang, tak ada. Jabariyah kata tak ada ni. Dia dua ni di berlawanan ni. Jabariyah hak Tuhan belaka, pilihan perbuatan hak Qadari dia buang habis, tak ada kena. Qadariyah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan serta bekas. Qadariyah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Hak hakiki Jabariyah dia buang, tak ada Tuhan. Kita ahli sunnah betul berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi tak lari daripada batin hakiki, makna pilihan dan perbuatan hamba tetap hak Tuhan. Kadang tidak. Pilihan dan perbuatan hamba mutlak serta bekas. Di sini orang salah faham. Dia mengaku dia ahli sunnah. Ketika berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak bekas. Kalau bekas jadi Qadariyah, tapi tak bekas. Tiba-tiba pilihan dan perbuatan lari langsung daripada Jabariyah, lari langsung daripada rukun yang kenang kita ni sekalian qada qadar ni. Akhirnya pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba cuma tak bekas. Itu bukan ahli sunnah. Hanya banyak sekarang. Kita bicara gitu je lah. Hak batin hakiki Jabariyah, hak zahirnya Qadariyah. Tapi zahir Qadariyah ni tak sama betul-betul dengan Qadariyah. Sebab Qadariyah ni, ikhtiar usaha ni tak ada kaitan dengan Tuhan. Tuhan letak kudrah di hamba dah. Kita walaupun berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi batin hakikat Tuhan belaka, termasuk pilihan dan perbuatan, bukannya tak bekas. Jadi orang ambil sini, dia kata kita ahli sunnah ni bab itu usaha macam hak Qadari juga, cuma tak bekas. Ada ahli sunnah bukan gitu. Ahli sunnah hanya berpegang pada zahir, hamba ada pilihan dan perbuatan, dikatakan seperti Qadariyah, bukan seperti sungguh nah. Sebab Qadariyah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan serta mobil bekas. Mobil bekas tu tak apalah tu, memang Qadariyah lah. Hamba ada pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba, tak ada hak Jabariyah, hak batin kita tak ada Tuhan, tak ada. Pilihan dan perbuatan hamba mutlak serta bekas. Kita ahli sunnah batin hakikinya qada qadar belaka seumpama Jabariyah. Tapi oleh kerana Al-Quran banyak menyandarkan perbuatan pada hamba, kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan pada zahir sahaja. Diri pilihan dan perbuatan pada batin hakiki tetap qada dan qadar. Ini kita ahli sunnah. Hak timbul sekarang ni dah. Dia mengaku ahli sunnah wal jamaah. Pilihan dan perbuatan mutlak hak hamba. Bukan qada dan qadar, tapi tak bekas. Jadi kita panggil kok separuh Qadariyah jugalah. Memang Qadariyah betul, tapi taklah mui bekas. Situ je beza dia nya. Apa anda ni? Sebab tu kita mati molek dah. Nak bicara ikhtiar usaha ni mati molek dah. Sekalian qada dan qadar. Terdetik di hati pun qada dan qadar. Berkelip mata pun qada dan qadar. Ini ayat dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali. Saya ulang di Masjid Abidin, di Masjid Putih itu. Setahun lebih saya duk ulang. Berkelip mata pun qada, terdetik di hati pun qada dan qadar. Berkelip mata pun qada dan qadar. Tak payah sebut dah. Terdetik di hati qada dan qadar, tak payah sebut dah. Berkelip mata qada dan qadar, tak payah sebut dah. Sebab apa? Sebab sekalian qada qadar kan, sebut apa lagi dah? Terdetik di hati ke berkelip mata, dia sebut dah sekalian. Tapi Imam Ghazali nyatakan lagi, terdetik di hati pun qada dan qadar. Berkelip mata pun qada dan qadar. Maka kalau terdetik di hati qada dan qadar, pilih hati
hak Tuhan juga. Kalau berkelip mata qada dan qadar, diri usaha hak Tuhan juga. Ni comel ayat dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Tapi cukup dah di sekalian perkara qada dan qadar. Maknanya pilihan dan perbuatan hamba majazi jua, letak saja. Hakikinya sekalian qada dan qadar. Tu je. Tak apalah, kita sambung minggu depan pula. Bukan sambung ni, minggu depan ulang baru sambung sikit. Ulang baru sambung sikit. Kita banyak bulan dah ni. Kita di Masjid Ustaz Muhammad ni minggu depan dah cuti ni. Yuk mikir dah kan raya kan, raya haji, hari Ahad. Hari Senin di Masjid Nabawi tak ada sekali. Hari Selasa surat imam tu berjalan dah. Hari Rabu Masjid Al-Qalam insya-Allah tak cuti juga. Masjid Ustaz Muhammad hari Khamis cuti. Marah di surat imam, marah di Masjid Badar Qalam. Tambah pula hari Khamis ni lepas dah daripada hari tasyrik. Hari tasyrik berakhir dengan hari Rabu 13 Zulhijjah, hari Rabu hari terakhir tasyrik. Tapi Selasa Rabu tu saya tu jelah. Sayang alah kita cuti panjang lama dah masa Covid hari tu. Maknanya nak ceritanya Tuhan nak tarik je peluang. Pada ni saya biasa sebut hak tunggu ayat umur kita terhad, kesihatan kita terhad. Tapi masa Covid kita hidup klik. Gagah sihat, molek-molek. Cuma kena kurung dia orang. Kita hidup mana ni? Mana kita sihat. Bukan ada penyakit. Tapi untuk jaga kesihatan kita takut kena penyakit yang berjangkit. Tutup. Lama mana kita kuliah terpaksa ditangguhkan. Tu. Bila masa je Tuhan tarik. Bila masa. Lepas tu saya duk semua ingat pesanan tu guru. Jangan wak culah, jangan wak malah-malah mengajar ke belajar, jangan. Orang ngajar sama telah dia kata. Jangan mau ngajar. Sekali tak ada. Orang belajar ni bukan semuanya hemah tinggi, guru kata. Orang hemah tinggi tu juga tebel mari juga. Tak apalah, tak ada kelas pun boleh pahala dah mari. Nak nyedak. Tapi betul lah boleh pahala, bukan nyedak saja, betul dah boleh pahala. Tapi mana kecewa lah kalau beritahu awal tak ada, pergi tempat lain dia kelas juga. Kalau kata kelas maghrib tak boleh mari, kelas maghrib tempat lain banyak. Jadi tunggu tak mari, nak pergi tempat lain tak sempat dah. Kalau tahu awal pergi tempat lain. Ada ni. Ada yang ambil sikap seumpama tu. Pihak masjid telefon dak akad. Tak boleh mari tapi dak akad. Pada ni. Lepas tu saya pesan, dia kata orang belajar ni tak sama. Jangan kita buat orang ni malah belajar kerana kita yang malah. Gitu. Itu pesan untuk guru saya lah. Itu saya jaga, usahakan jaga hak mengajar tu istiqamah. Kodok-kodok tu lebih masa. Kodok-kodok tu lebih masa. Sebab kita ni bukan ceramah dah ni. Kita fokus pada fardhu ain tauhid, fiqh tasawuf. Hak tak dapat tidak, tu je. Kalau setakat ceramah, baca satu ayat Quran, baca satu hadis tu dah apa, sekali-sekali tak ada pun. Mana kita minta pada Tuhan kita ni sama-sama istiqamah lah. Istiqamah. Yelah kadang-kadang bukan sihat semua. Ada juga masa mengajar tu mana? Tak apalah. Tak boleh sejam setengah, sejam 40 minit boleh sejam. Siapa sejam puasa letih dah, apalah tambah 10 minit lagi. Orang nampak relax je. Nampak relax. Tapi memang okay, tengok 10 minit lagi. Puasa letih, puasa lega sikit, lajak. Alhamdulillah sampai ke habis. Gitu je. Nebeng juga kadang-kadang. Tuan uji belaka kita ni. Bukan pertama muda, pertama tua belakanya. Dia takkan sama dah. Takkan sama. Sebab tu sesuatu guru mengesok pada dia mengajar. Tapi dia tengok masa dia mengajar tu macam orang sihat. Lepas habis mengajar, lembek.
Doktor pesan dah, Tok Guru, jadilah Tok Guru, berehat. Doktor pesan dah, berehat. Tapi dia tak boleh berehat. Selagi dia boleh, dia mengajar. Tapi kita boleh tengok muka dia masa dia mengajar tu, sihat. Lepas wallahu a'lam kau, faham-faham lah. Ada doktor pesan seperti tu. Akhirnya daripada 10 kitab jadi 8, jadi 7, jadi 6. Ni. Jadi 5, jadi 4. Ada ni. Akhir sekali barulah. Tu pun ada setengah Tok Guru, dia mengajar pula atas lembek. Mengajar atas lembek, speaker masuk atas masjid. Lepas tu, kiri kanan tu adalah pelajar sebagai penemang lah. Sebagai anak murid. Sebagai anak murid. Mana ada anak murid 2 orang ni sebagai penemang, sebagai anak murid. Lepas tu, duduk atas masjid belakang lain. Ngajar atas lembek. Atas lembek pun mengajar. Ada ni. Atas lembek pun mengajar. Kalau kira-kira mengajar pondok ni bukan fardu ain. Banyak fardu kifayah. Tak. Selagi Tuhan beri masa, dia nak mengajar. Tu. Itulah. Maknanya kita usahakanlah. Kalau betul-betul kata macam hari raya tu cuti lah. Tapi tak dinafi kalau Kelantan memang dia akan cuti sampai ke 13 Zulhijjah. Tapi saya jadi tak apalah kata hari Selasa tu walaupun 12 Zulhijjah. Tak ada orang sembelih dah hari Selasa. Ada orang sembelih Selasa saya tahu. Ada orang sembelih. Tapi hak banyaknya hari yang pertama dan hari kedua. Pertama kedua lah banyaknya. Tapi memang ada satu-satu tempat yang sebelah hari Selasa. Tapi tak apalah kata kalau tak boleh mari Kelah, tengoklah rakaman. Begitu je lah hari Selasa hari Rabu tu. Tapi hari Khamis sini ni insyaAllah lah habis hari tasyrik dah kita ni. Ni. Kalau kerajaan pun cuti Ahad Isnin je. Kerajaan cuti Ahad Isnin. Jadi saya cuti pun Ahad Isnin lah. Cuma hari Sabtu tu di Masjid Bukit Payung. Tanya senyap. Tak apalah. Kita cutilah hari Sabtu, hari Arafah. Nampak elak je. Lepas tu pun nyesal pula. Apalah cuti hari Arafah. Hari Arafah hari puasa je, bukan hari sembelih pun. Memang nyesal pula lepas tu. Nyesal dah apa cuti hari Sabtu. Dah tanya ramai-ramai awak senyap je. Tak ada sokongan. Lepas tu tanyalah pula hari Sabtu, hari Arafah kalau kerajaan negeri jadi cuti umum, Terengganu cuti umum hari Arafah. Terengganu kan. Terengganu hari Arafah jadi cuti umum. Tak apalah, kita cuti lah hari Sabtu. Lepas tu barulah mari nyesal. Sebab hari Sabtu hari puasa, bukan hari sembelih. Bukan hari sembelih. Baru mari sayang pula. Gitulah. Biar Tuhan kita ni istiqamah, hidup mati dalam belajar dan juga beramal. Jadi kita sambung baliklah minggu depan hak rukun iman yang ke-6. Wallahu a'lam. Setakat saya ingatlah satu kuliah maghrib sahaja yang orang mari lepas tu balik tak ada kelas satu sekali je. Ada sekali hak maghrib hak memang orang mari tu tak ada makluman. Dan memang saya pun kemah kitab dah, budak ambil dah nak main ngajar di Masjid Ladang malam Jumaat. Kemah dah kitab pun ambil. Kakak telefon ayah meninggal. Tu malam tu je sekali. Malam tu sekali. Bukan kata orang main masjid, saya pun lagi masjid dah. Standby budak kita ambil belaka dah. Tu hak maghrib yang mana tak ada last minute. Tak ada last minute. Dia ada orang mari tak ada malam tu. Dia memang saya pun nak pergi ke masjid. Dia memang masa ayah pun memang tengah berat. Tapi masa tu ingat nak pergi ngajar, kemudian nak main ajak lepas isyak. Gitu lah. Nak main ajak lepas isyak tu. Jadi meninggal petang tu. Itu ialah saya ingat. Orang mari saya tak ada. Tanpa ada makluman. Tanpa ada makluman. Ni kita dalam buku panduan bersuci bersolat bagi pesakit ni. Kalau kira musak 23. Kita ambil lagi lah gambar dia tu.
Surat 23 tu, walaupun ini bicara bab wuduk je ni. Kita ambil lagi. Surat 23. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tajuk dia panduan bersuci daripada hadas kecil untuk berwuduk dan juga bertayamum. Yang terdahulunya panduan bersuci daripada najis. Kita hak terdahulu melepas panduan bersuci dari najis. Yang sukar, yang payah adalah nak suci dari najis. Suci daripada hadas kecil, wudukkan pesakit itu lebih mudah. Hak payahnya nak suci daripada najis. Pesakit pakai pamper. Tu kita dah melepas tu. Maknanya kita mazhab Syafi'i memang wajib menggunakan air. Minggu lepas ada cerita lah bab istinja dengan umpama tisu. Tapi orang yang terlantar ni tak ada dah nak pakai tisunya sebab najis sudah merata-rata. Istinja dengan tisu, asalnya istinja dengan batu ni, najis masih lagi berada di tempat keluar. Hak qada hajat biasa tu. Hak qada hajat biasa. Kalau kata qada hajat, buang besar, hak sakit perut tu, hak apa? Kembu ke tau? Hak kembu tu pun hak tu bila dia melampaui tempat keluar di masrubah, di bulatan dubur tu, hak tu pun wajib pakai air dah. Hak jenis hak duduk tak berapa boleh duduk molek tu lah, pas lalu tu. Dia sembuh lalu tu. Pada hak tu pun tak boleh pakai ada tisu, wajib pakai air. Tapi kalau orang sakit pakai pamper, memanglah wajib pakai air. Tapi terkadang sukar nak pakai air. Najis dalam pamper ni dah lah luah, kering. Ada ni. Kita nak basuh atas lembek itu tak boleh. Kita nak lap tu mazhab Syafi'i tidak memada, wajib kena ada air yang mengalir. Ada ni. Jadi sekurang-kurangnya kita kurangkan jirim najis dengan bahawa kita buang pamper yang banyak tahi tu. Buang. Banyak air kencing tu buang. Tapi di kulit dia najis. Kalau tak boleh nak basuh dengan air mutlak mazhab Syafi'i, kita ambil lah umpama tisu hak ada obat di hospital hak boleh mematikan kuman tu. Tak apalah pakai tu pun tak apa. Tapi mazhab Syafi'i tak suci dengan pakai tisu tu. Tisu ada air. Sebab di dalam tu bukan air mutlak. Di dalam tu bukan air mutlak. Di dalam tu air yang bercampur dengan obat. Di dalam tu air yang bercampur dengan umpama sabun ke apa tak tahulah. Mana bukan air mutlak di dalam tisu basah tu. Mazhab Syafi'i tidak memada. Sebab kita maklum kan, nak menyucikan najis wajib menggunakan air mutlak. Itu kena faham boleh. Itu permulaan dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi tak apa. Air sabun ke, air hok bercampur dengan obat ke, air teh ke, air Milo ke, air tebu ke, boleh basuh najis lah ke mazhab Hanafi. Jadi kita pakailah tisu hok bercampur dengan obat tu. Ada ni. Sekadar-sekadar. Sekadar-sekadar. Barulah pakai paper baru. Kadang-kadang nak buang najis tu pun tak mampunya. Hak saya sebut minggu lepasnya, orang puang je datang rumah tu petang tu. Zuhur tak sembahyang dah, jamak takhir. Zuhur tak sembahyang kena jamak takhir. Tapi orang lelaki biasa balik pukul 6 apa semua okeylah pukul 6 tu. Pukul 6 tu lega lah. Boleh mandi sabar siap. Lega lah sikit. Kawan-kawannya mandi sekali sehari, mandi lama-lama, bersabun molek-molek. Mana keluar bilik air tu pakai paper baru, semayang jamak takhir, zuhur dengan asar, tunggu sekejap orang bang maghrib, jamak takdim maghrib dengan isyak. Subuh selesai lagi lambat lah tu. Tu tak boleh nak masuk gua tu. Tu satu usia tu tak masuk gua tu. Hanya 4 ni. Ni ada kata ustaz, jadi jamak 4 waktu. Kalau sebut jamak 4 waktu gitu jerkah dia orang lah. Mana ada jamak 4 waktu?
Jamak dua-dua je boleh. Tapi nampak macam 4 lah situnya. Sebab Zuhur Asar jamak takhir. Maghrib Isyak jamak takdim. Jadi nampak macam jamak 4 waktu. Tapi kalau sebut jamak 4 waktu, orang akan faham pelik lah jadinya. Mana ada jamak 4 waktu? Dua-dua je Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak boleh himpun. Bila sebut kata boleh himpun 4 waktu ni orang pelik. Maknanya himpun di hujung gitu. Tapi kadang-kadang ada hal balik lambat, ada jam di tengah jalan. Tak boleh nak tunggu dah ni, pukul 6.30 dah ni. Nak tunggu macam mana lagi ni? Pada ni. Nak buang paper, bukan kerja mudah kadang-kadang. Buat setakat boleh. Ini semua tanggungjawab yang menolong. Pesakit lebih daripada raja lagi. Orang buat belaka. Mu buat ke, mu tak buat ke, aku semayang. Itu bahagian dia. Ni tugas kepada anak menantu lah. Anak menantu. Anak dan menantu. Pada ni. Ni kena sepakat molek lah. Sebab sakit itu mak ayah kepada seorang je. Seorang lagi tu mak ayah mertua sahaja. Bukan mak ayah sebenar. Jadi kalau dok pakak molek, urus hara jadi rumah tangga. Sebab apa? Sebab hak sakit itu mak ayah kepada seorang sahaja. Hak seorang lagi itu hanya mak ayah mertua sahaja. Mak ayah mertua pula masa dia segar tu, ini menantu yang tersisih pula dah. Menantu yang bukan pilihan pula dah. Nak kata macam mana? Terasa hati menantu ni ada dendam pula. Molek lah. Terlantar aku cubik dia lagi. Tengih dia. Siap gitu. Dah, ialah hati manusia. Orang tua pula buat milih-milih, buat banding-banding. Ada orang tua yang seumpama ni. Tua sangat. Umurnya. Kulit tua sangat. Pemikiran tu, pemikiran budak. Nak buat banding-banding, nak tanding-tanding. Budak perangai gitu. Kita orang tua perangai apa gitu. Hati, kita tak boleh nak jaga hati. Kecenderungan kita lebih honing. Bukan kata menantu, anak sendiri pun hati lebih honing. Tapi jangan perzahirkan budak dalam tu. Pada ni. Bukan kata dengan menantu, dengan anak pun mak ayah ni hati dia. Ni lebih gitu. Tapi zahir jangan tunjuk. Ni tambahan pula orang lain. Orang luar. Menantu tu orang luar. Kita buat lebih kurang. Tapi banyak dah berlaku. Menantu yang seumpama ni lah yang berkhidmat. Lepas tu kita jangan sombong. Banyak dah berlaku. Menantu ni lah yang berkhidmat. Menantu sanjungan melitah pun dah. Tapi menantu alhamdulillah reda, sabar, maafkan hak terdahulu. Dia khidmat sebab apa? Pahala. Sebab apa? Nampak akhirat. Nampak pahala. Ada ni. Maknanya hak ni lah hak tersisih ni. Anak itu juga. Anak hak ni hak tak sekolah tinggi. Tapi tak tahu hak tak sekolah tinggi ni duduk tepi rumah dia. Hak sekolah tinggi tu duduk Kuala Lumpur. Faham tak ni? Anak hak tak sekolah tinggi ni lah. Bila tak boleh tinggi, duduk rendah, duduk tepi rumah kita. Dah duduk rendah. Hak tinggi pula tu, duduk kondominium. Dia kalau tinggi kan. Kondominium tu. Gaji mahal. Mana? Patutlah kita jangan sombong. Walaupun kita ibu bapa, jangan sombong dengan anak menantu. Sebab kita sama sahaja. Manusia biasa. Ada kelebihan dan ada kekurangan dan banyak kekurangan. Gitu je. Jadi apabila payah nak buat macam mana? Sebab ada orang tua, kita tak boleh nak balik-balik dia ada tulang dia. Maknanya hak dia rebah dah. Dia macam-macam kan. Yalah. Orang sakit ni kalau buat slow-slow lama sakit. Kalau buat cepat-cepat sekejap sakit, tapi sakit banyak sekejap tu. Kalau nak pilih hak mana?
Nak pilih hak mana? Kalau kita sakit, orang gerakkan kita sakit. Kalau gerakkan buat gitu, sakit tapi sekejap je. Dengan buat slow-slow, tapi slow-slow, lama. Mana nak? Sakit tapi tarik sekejap. Dengan slow-slow tapi sakit duk tak slow lagi. Duklah sebab pelan-pelan ni. Nak mana? Tambuh belaka. Tambuh belaka nantilah. Tambuh belaka. Tapi hak mana? Dah sekarang tak ada arah dah. Hak mana? Sakit dia tak sakit? Nak hak sakit. Hak sekejap tarik tu sakit sangat. Tapi sekejap. Hak pelan-pelan ni sakit juga. Tapi panjang. Mana? Akhirnya kau menamung lah nak orang ni pun. Dah sakit belaka. Tu kalau dah jaga tu nak orang ni kata. Buat slow-slow sakit lama. Kalau kita buat cepat sakit sekejap tapi sakit. Ada ni. Waktu kadang-kadang nak macam mana ni, nak akad paper ni, yalah, wudukkan dia sembahyang serta najis. Mazhab Maliki. Habis cerita. Pada ni. Sebab hak agak sekarang adalah untuk sucikan daripada najis. Untuk sucikan daripada hadas kecil, itu lebih mudah. Main ngetulang ni, faham-faham lah, sakit orang tua. Orang tua ni kadang-kadang bukan rebah sangat pun. Sikit je. Mana salah sikit je. Ada benda dah lah. Sakit lah dianya. Nak tukar paper sakit. Nak akak sakit. Semayang tak apalah. Semayang melentang je. Kok mana pun kita kena akak juga dianya. Nak pergi mandi, nak pergi apa. Tak kan dok mandi langsung. Ni ujian belaka lah ni. Tuhan nak mengkifaratkan dosa. Tuhan nak akad darajah. Orang sakit pun sama, orang yang tolong pun sama. Kita anak-anak natu ni banyak dosa. Dengan khidmat tu, mudah-mudahan Tuhan ampuni dosa kita. Tuhan angkat darjah di sisi Tuhan. Sama lagi tu lah. Ini ujian. Tapi dalam keadaan ujian seumpama tu kena tahu lebih sikit lah. Jauh lebih sikit. Terkadang kita mandi molek, sabun molek. Siapa yang pakai paper, ada pula kuning sikit, tak habis buat. Dan moga bukan tuang dia buat, orang lain buat. Takkan sempurna macam tuang dia buat. Ada ni. Kita buat molek dah, habis molek dah, bersabung berapa dah. Lah apa semua, pakai paper dululah. Balik-balik tengok, Allah ada sikit lagi kuning. Tarik lah tu. Lepas macam mana? Tak apalah, tak akan nak akak pula pergi bilik air. Lepas macam mana najis tu? Mazhab Maliki. Gitu. Kan? Dok, perkara ni semua orang pernah lalui, sedang lalui dan tak lepas belaka ni. Sama ada kita jaga orang tua ataupun anak cucu jaga kita. Benda ni benda yang perlu kepada ilmu. Pada ni. Ataupun anak beranak kita, mak dara kita sakit ke, tok saudara kita sakit ke, anak-anak menantu dia tolong, kita tolong lajar sikit. Anak menantu dia tu tak apa pandai mana, kita pergilah beritahu. Sebab dia tu mak saudara kita, pok saudara kita, mak tok, kita katalah tok saudara ke, dah kira lah. Mana kita beritahu ke anak-anak tu, beritahu dia pesakit tak jadi sebab dia ilmu tak lekat dah, sebab dia sakit, dia tua. Ajar pada anak menantu dia tu. Kalau benda ni buat gini, cari jalan hok ringan-ringan. Jangan kita cari jalan hok susah. Nanti kan dia nak tolong langsung kan. Ada orang cukup bagus, dia cara dengan orang tua dia, tapi bab semua tak peduli. Makan pakai, makan suap, bedok saja. Bedok, khidmat. Lepas tu semayang macam mana? Semayang kita tak reti nak buat, dia kata. Lepas tu orang tua tu
Dia jadi lemah dah orang tua ni. Lemah. Ingatan pun lemah. Dan memang kita pula lemah iman. Jadi kalau orang nak tanya bab semayang kau, pakai dok. Kalau tanya, dok, macam mana semayang? Nak semayang tu tak ada orang cara. Kenapa dia nak? Tapi kenapa dia tak sungguh? Dia mungkinlah iman pun lemah, ingatan pun lemah, tenaga pun lemah. Gitu. Tapi dah hak tekan cara pula. Tak. Apabila dia tanya, tak reti nak buat. Ada ni. Kena ajar ke dia. Ajar. Tapi nak ceritanya, khidmat lah tu. Suap. Makan suap apa sampai nak cari dah. Anak menatu gitu. Tapi bab semayang kena jaga. Melainkan, macam sebut dah kita bercakap dahulu kan. Melainkan, kalau pesakit itu, terlantar, kepala sudah tidak boleh diangkat daripada bantal. Tak apalah, mazhab Maliki Hanafi gugur kewajipan sembahyang. Tak apa kan. Kalau mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali, kepala tak boleh angkat untuk isyarat pada rokok dan sujud. Wajib isyarat dengan mata untuk rokok dan sujud. Mata pejam rapat dah, tapi akal sedar lagi. Wajib memperlakukan rukun-rukun semayang dengan hati. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Ada dua lapis lagi, dua peringkat lagi. Isyarat dengan mata dan memperlakukan dengan hati. Mazhab Maliki Hanafi dah last sekali isyarat dengan kepala ketika semayang melentang atas belakang. Selesai baca Fatihah, untuk rokok angkat kepala daripada bantal. Iktidal, jatuh semula kepala atas bantal. Sujud yang pertama, angkat kepala. Tak boleh nak angkat dah kepala, tangan pun. Tak boleh nak buat apa dah. Mazhab Maliki Hanafi gugur kewajipan sembahyang. Ini tak apalah. Tapi saya jumpa ni, boleh angkat kepala lagi. Mana untuk makan tu boleh letak duduk lagi untuk makan. Untuk makan boleh letak atas kursi lagi lah. Untuk makan sekejap. Lepas tu letak baring semula. Mana untuk makan tu bukan makan sambil melentang, tidak. Makan boleh buat atas kursi untuk makan. Maknanya masih lagi ada tenaga lah. Tapi tak semayang. Alasan yang jaga tak pandai. Tanya orang hak uzur, nak semayang tak ada orang buat. Ada ni. Kita hak belajar-belajar ni biar reti dalam perkara ni. Biar reti. Yelah kadang-kadang kita pergi, kita tanya Zal macam mana semayang. Oh molek mak haji mari. Kita dah reti ni mak haji. Kita pun sakit perut lah dah. Sakit perut nak balik sakit perut. Kita tak pandai. Jangan gitu. Mana kita menyampaikan ilmu agama satu kalimah seperti ibadah setahun. Kita sapa tu apa tu ilmu kita sapa tu. Ilmu apa tu? Ilmu tiang agama, ilmu semayang, bukan ilmu kecil-kecil tu. Mana kita ajar. Tapi kita tadilah kita kena tahu mazhab lain. Tak boleh nak makan mazhab Syafi'i sebab apa? Dan kadang darurah tersepit seumpama tu. Atau kita kena belajar molek. Dalam buku ni comel ni datangkan juga mazhab-mazhab yang lain. Habat najis pun didatangkan juga mazhab Maliki. Mana kita buatlah sekadar yang kita mampu untuk menyucikan dan najis. Tak mampu tu kita pakai mazhab Maliki. Ni hak bersuci daripada hadas kecil. Cara bersuci hadas kecil ialah dengan berwuduk atau bertayamum bagi mengharuskan solat. Ada dua bercara. Wuduk ialah menggunakan air suci lagi menyucikan pada 4 anggota, itu muka, tangan, kepala dan kaki dengan cara yang tertentu menurut syarak. Ini wuduk pada istilah dia panggil. Dalam gambar tu, panduan berwuduk, cara berwuduk membasuh muka. Langkah pertama, tadah air pada tapak tangan dan kemudian alihkan ke muka. Ataupun sembur air terus ke muka dengan diniatkan niat wuduk. Ni hak jenis wak sendiri belaka lagi ni. Jenis wak sendiri belaka ni. Yang pertama, tadah air pada tapak tangan, seperui atas tangan. Dan kemudian alirkan ke muka atau semburkan air terus ke muka dengan dengan disertakan niat wuduk. Hak lebih mudahnya sepertilah. Dia kita nak berwuduk orang sakit ni, basuh muka tak susahnya, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki.
Kalau orang terlantar pun mudah je. Kita angkat tangan dia, buat lari daripada tu. Kita alah lembek bawah, kita buat mudah je tangan dia nya. Kepala, kaki lagi mudah. Kita boleh basuh kaki dia. Ada. Hak payahnya muka tu hak payah. Kalau spray lebih-lebih kan, masuk dalam hidung lah. Kadang-kadang apabila air banyak dia masuk dalam telinga lah. Susah belaka tu. Masuk telinga susah jadinya. Tapi hak ni kat Kamboja ni hak mudah ni. Hak boleh buat sendiri ni. Setiap anggota wuduk yang mesti dibasuh. Ni mau tengok balik ayat dia tu. Setiap anggota wuduk yang mesti dibasuh. Mana? Muka, tangan, kaki. Di muka surat yang sama tu, muka surat 23 tu. Jumpa tau? Muka surat 23. Sama je muka surat tau. Kau patut state lain? Sama je? Setiap anggota wuduk yang mesti dia basuh. Ada ayat tu? Ada? Tak ada. Ke gambar lain? So, cuba suap kita tengok. Kita tengok. Mana? Mana ayat ni? Mana ambil tengok. Ada istilah ni. Sama. Langkah 1, langkah 2. Dia tak ada ayat ni, tak ada. Langkah 1, sembuhkan air pada tapak tangan. Kemudian ayat lain pula tu, sehingga kelihatan sedikit bertakung. Ya. Saya ni dia ada satunya tak ada tangan, spray air atas tangan, ataupun spray air terus ke muka. Tak ada tu. Tidak sama. Tajuk macam sama dah. Sampai ikan sikit ni. Dia bukan sama sini. Dia bukan sama dengan musyaf 26. Musyaf 26 bawah sekali tu. Musyaf 26 bawah sekali. Cuba dah ayat bawah, ayat bawah. Ayat bawah tu. Ayat bukan sama situ. Dah pada ayat dah tajuk dia. Ustaz 26 bawah sekali tu. Setiap anggota wuduk yang mesti dibasuh. Tapi muka ayat dia beza sikit tau. Sekalian anggota wuduk yang mesti dibasuh. Mana? Muka, tangan, kaki. Kepala sapu, bukan basuh. Tidak memadai jika hanya disapu dengan air. Air bukan sama. Pastikan air mengalir. Ada ayat tu? Pastikan air mengalir di atas anggota yang dibasuh sebelum ia diratai di semua bahagian anggota tersebut. Satu laginya, pesakit yang tidak mampu berwuduk sendiri. Ada ayat tu tak? Bawah tu kan ada? Minta tolong tu ada kan bawah tu? Yelah, sakit boleh meminta bantuan lain. Tak gitulah maksud ayat di sini. Ayat lain sikit. Sama lah tu. Pesakit yang tidak mampu berwuduk sendiri boleh meminta bantuan orang lain. Cuma niat wuduk tu perlu dilakukan oleh pesakit sendiri. Memanglah. Takkan niat wuduk orang yang tolong pula niat. Niat. Cuma niat wuduk perlu dilakukan oleh pesakit sendiri. Nak saya ni. Dia takut niat wuduk suruh hak tukang tolong tu niat.
Dia niat wuduk ni, wuduk atas kita. Yang berniat orang yang wudukkan kita ada. Lepas kita mati tu, kita mati kan, sunat wudukkan kita. Hak tu jangan gerak kita pula. Bangun sekejap niat wuduk. Hak tu betul lah. Wuduk mayat kan. Lepas kita memandikan mayat selesai, kita sunat wudukkan mayat. Takkan rasa mayat pula niat. Kita lah niat wuduk atas dia. Ni cuma niat wuduk perlu lakukan oleh pesakit sendiri. Takut macam mayat barangkali. Ayat dia panjang ke ni? Pesakit perlu maklum bahawa persentuhan kulit dengan jatina berlainan yang bukan bahan termasuri membatalkan wuduk menurut mazhab Syafi'i. Namun tidak membatalkan wuduk menurut mazhab Hanafi selagi tidak berlaku persetubuhan antara keduanya. Dia ada tambah sikit. Maknanya kalau memang tak mampu, wajib minta tolong orang. Ada ni. Tapi kalau tolong tu suami isteri, masalahnya bersentuh kulit batal wuduk. Tapi mazhab Hanafi ke, Maliki ke, Hambali ke, bersentuh kulit suami isteri wuduk tak batal. Ni satu isu juga. Sebab hak tolong memang kalau sakit tu lelaki, isteri yang tolong. Suami yang tolong. Dia nak wuduk macam mana? Kata pakai sarung tangan lah. Betul dah ustaz pakai sarung tangan. Masa ambil wuduk tu pakai sarung tangan belakang dah. Tapi pegang juga. Dia pegang lengan lah. Pakai sarung tangan dah. Pakai sarung tangan. Ada ni. Tapi apabila nak akad nak apa tu, pesakit tu terpeganglah pula lengan. Hak tukang tolong. Sarung tangan di tangan je, bukan sarung tangan sampai siku. Sarung tangan ke ada? Sarung tangan sampai siku ada? Sarung tangan sampai tangan je. Memang dia kata pakai sarung tangan dah ustaz je. Tapi tak lepas juga. Makna dia pegang juga, pegang lengan hak tak ada sarung tangan tu. Tak apa lah kata, pakai tak batal lah. Pakai macam orang Mekah tu lah, bersentuh lelaki perempuan kan pakai tak batal wuduk kan. Ni pakai tak batal jugalah. Cuma hak tadi ni hak anggota yang mesti dia basuh tidak mandi dengan hanya disapu dengan air. Pastikan air mengalir di atas anggota yang dibasuh sebelum ia diratakan di semua bahagian anggota wuduk. Pastikan air mengalir macam mana. Nak biarkan air tu bergerak dahulu. Tak ada syarat begitu. Dia apabila bicara masalah berwuduk ni, air mengalir ni bukan syarat air tu bergerak. Air mengalir ni dengan bahawa ada titik-titik air. Ada jirim air. Ada ni. Okay, kalau kita faham sini, pastikan air mengalir di atas anggota yang dibasuh sebelum. Biar air mengalir dulu. Sebelum ia diratai di semua bahagian anggota tersebut. Dia bukan nanti nak sahih gerak baru kita nak gosok dah. Dia membasuh ni, kita balik pada membasuh. Membasuh ni dia kena ada jirim air, ada titik air. Itu dipanggil membasuh. Berbeza dengan menyapu. Menyapu, kita tadah tangan kita bawah pahit. Kita selam tangan kita dalam kolor. Kita buat keluar tangan. Ada tak jirim air? Ada tak titik air? Tidak ada. Tapi tangan basah. Ini dia panggil sapu kepala. Ini dia panggil sapu telinga. Dia panggil sapu. Ni ada ni. Sebagaimana kita sapu air atas pembalut di anggota wuduk. Kita basuh tangan, di tangan kita ni ada seming. Kita basuh tangan, di tangan tidak ada air, cuma basuh saja. Kita bersapu atas pembalut. Itu panggil apa? Sapu. Adapun basuh, syarat ada jirim air, ada titik-titik air. Dia kena faham molek. Beza antara sapu dengan basuh. Sapu air tak ada, basuh ada air. Faham tak? Kalau kita spray, kalau spray di muka, kena spray berulang kali. Kena spray berulang kali.
Maksudnya, kalau kita spray mula-mula, air ada. Air tak hati air mengalir. Ada air tu terus jalan atas muka. Tapi kita berhenti dah spray. Di awalnya ada jirim air di tangan kita. Lama-lama habislah jirim air, tangan kita hanya basah. Maka sudah tidak panggil membasuh, sudah pergi pada menyapu. Pada ni. Saya pernah sebut sebelum ni, dalam satu rakaman praktikal wuduk pesakit. Dalam rakaman tu dia spray di tangan, tak silap. Dia spray di tangan. Lepas tu dia letak di muka pesakit tu, dia pakai gosok satu muka. Dia spray di tangan ni sikit sangat. Kalau kita ambil air koloh ni banyak ni. Kita ambil air koloh kan, kita pun basuh muka. Cukup satu muka ni air. Pada ni kita ambil air cekok. Kalau ambil air 2 cekok, tu lagi cukup lah. Kita ambil air koloh 2 ni kan, kita basuh muka, ada air belakang. Tapi kalau kita ambil air sebelah je, contohnya sebelah ni kita pegang, air tu dalam sikit ke, kita kata nak kena pegang ni, kita apa, junga ke jelunga? Junga, bukan jelunga. Junga je. Daerah lain tu, jelunga daerah lain. Kita boleh ambil air sebelah tangan je ni. Tapi banyak. Mana kalau kita di muka ni, sempatlah untuk satu muka. Tapi dalam gambar praktikal wuduk pesakit, tulung pesakit tu, dia spray sikit je. Mana takut sini dia buh di muka pesakit, lepas tu tengok tu je satu muka. Cukup dah air untuk basuh sekalian muka. Takut jadi basuh separuh muka, sapu separuh muka. Sebab air terlampau sikit. Tapi kalau air betul-betul secekok angang ni, banyak. Boleh jadi basuh sekalian. Kalau ambil air 2 belah ni pula, tu lagi banyak. Ada ni. Kalau ambil air 2 belah tu, kadang-kadang baju pun boleh basuh. Banyak air tu. Kalau ambil sebelah ni pun cukup dah ni. Tapi ni ambil air koloh pun ambil koloh. Ataupun kita tak ada berapa air. Banyak. Ni di spray sikit je di tengah-tengah tapak ni. Lepas itu hubung di muka pesakit. Lepas tu dia cukup tu je satu muka. Kena pastikan satu muka tu ada jirim air. Boleh dipanggil membasuh. Sebab tu kalau pakai spray di muka, kena spray berulang kali. Spray tu ada jirim air, tapi dia tak banyak. Memang kalau kita spray sekali 2 kali, untuk satu muka tu rasa basah. Tapi kena pastikan ada jirim air. Itu dipanggil berlari air, mengalir air, dengan makna bertitik air, dengan makna ada titik-titik air. Ada kata pula wajib kena ada air titik bawah dagu. Nak titik macam mana dah, kita pusing tak sempat bertitik lah. Tapi maknanya satu muka ni ada jirim air. Mana pakai spray tu kena spray berulang kali. Hak lebih mudahnya kita pakai tuala. Hak tu lebih mudah. Kita selam tuala dalam bedi kecil. Kita angkat tuala tu, kita perah sikit. Jangan perah habis, air tak ada. Perah sedikit, kita pun letak di muka pesakit. Kita tekan, air keluar, kita pun pusing. Ada ni. Air ada. Jangan perah habis air tak ada. Kalau kita tak perah langsung, air berjeruk jadi basuh pula nanti. Ada ni. Atau dia mudah. Orang dulu tak ada spray tak ada dulu pakai kain tuala. Lepas selesai dah tu, selesai dah. Air yang ada di tuala ni mustakmal, kita perah di luar. Lepas tu kain nak kena basuh ke tak? Tak payah. Sebab air mustakmal bukan air najis. Air tu pun masuk tuala semula dalam tu. Itu je lah. Ada ni. Jangan duk fikir pula, dah masuk tuala dalam air bedi kecil tadi tu, bedi kecil jadi mustakmal ke tak? Air tu. Tu pun nak kena tu. Mustakmal. Mustakmalnya apa? Dah masuk kain tuala dalam bedi yang kecil. Kain tuala mengangkat ada apa?
Tak mustakmal lah. Tu kita bagi dah tu. Tak ada mustakmal. Kita masukkan tuala dalam beledi kecil, tangan kita pun masuk dalam. Tak mustakmal tuang masuk dalam tu pun tak ada mustakmal dah tuang nak masuk macam mana beledi kecil. Faham tak ada mustakmalnya. Cuma lepas kita guna tuala tu, hak bekas tu jadi mustakmal lah. Belah alik ni tak mustakmal lagi. Kalau kita alik ni kita nak pergi basuh tangan pula, boleh je. Payah aja kita peroh je lah. Lepas tu kita pun selam tuala balik dalam bedi kecil. Lepas tu dengan air tu kita basuh tangan pula. Tapi itu lebih mudah. Sebab mana kita tekan tuala basah di muka pesakit, tekan sedikit air keluar, kita pusing. Terasa dah sedap, kita tekan pula, kita pusing. Kita tekan pula, kita pusing. Lebih mudah. Pada ni. Mana nak pakai spray ke, nak pakai tuala ke, janji ada air yang mengalir. Boleh dinamakan membasuh. Lepas tu cara berwuduk, membasuh belah tangan tu mudah je tu. Sapu kepala pun mudah. Kemudian hak basuh kaki tu mudah je lah. Basuh kaki ni bukan kata spray. Kita nak basuh dengan air cetong boleh kaki ni kalau pesakit. Kita ambil beseng, kita pun basuh kaki dengan air cetong pun bolehnya kalau kaki. Hak payahnya adalah muka. Kemudian panduan bertayamum. Muka 29 tak sama muka. Panduan bertayamum surat 29. Sama tak? Sama? Tiga-tiga dah. Saya ni musak 29 panduan bertayamum. Jadi kalau muka surat saya tak boleh beritahu dah lah. Sebab muka surat dah sah. Muka surat dah sama lah ni tayamum. Ni. Dia ada, mungkin ada sedikit-sedikit lah. Mungkin ada. Mana kalau ada, bukan salah dicatatkan lain sikit. Mungkin ada penambahan sedikit ke gitu lah. Kalau ada tak sama tu beritahu lah. Jadi muka surat dah sama. Kalau saya ni tayamum surat 29. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.